Okey, kita teruskan untuk sesi slot seterusnya bersama Tuan Haji Karim bagi meneruskan taklimat kita berkaitan dengan kertas 4 ujian mendengar bahasa Melayu 1103/4. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih kepada Puan Nur Ashikin yang berusaha, pegawai-pegawai dari sektor pentadsiran dan juga ujian peperiksaan JPN, pegawai-pegawai daripada PPD, SIAC, Duster, rakan-rakan sejawatan, guru-guru bahasa Melayu peringkat negeri Pahang. Okay, Alhamdulillah saya mengambil sedikit masa cikgu untuk menerangkan tentang operasi untuk lisan mendengar kertas 4. Dan saya kira saya tak mengambil masa yang begitu lama lah untuk menerangkan tentang kertas 4 ini kerana sebahagian daripada kita, terutamanya bagi beberapa daerah contoh seperti Kuantan telah pun melaksanakan ujian mendengar ini di peringkat peperiksaan percubaan baru-baru ini, dan daripada rapatan saya tak banyak sangatlah berbeza dari segi pelaksanaan ujian tersebut kalau dibanding dengan ujian bertutur. Jadi sekiranya adalah pertanyaan dan sebagainya boleh diutarakan terus untuk kita sama-samalah memurnikan lagi tentang apa kertas 4 ini. Okay, seperti yang semua sedia maklum bahawa kertas 4 ini adalah pelaksanaannya berbentuk mendengar, dan ini juga sebenarnya kita telah pun laksanakan ketika ujian peperiksaan PT3 dahulu. Apabila diberhentikan mungkinlah tak ada lagi, tapi lebih kuranglah seperti peperiksaan yang PT3 dahulu, mendengar dan sebagainya. Baik, dari aspek untuk kertas 4 ini daripada dua perkara, itu pertama ialah mendengar dan memahami, dan yang kedua ialah menulis. Baik, justifikasinya atau spesifikasi untuk ini adalah pertama sekali ialah bagi melengkapkan murid dengan kemahiran mendengar bagi memenuhi keperluan diri dalam bidang pendidikan, pekerjaan dan urusan harian. Dengan kata lain, ujian lisan ini adalah kesinambungan kepada murid nanti untuk menguruskan keperluan hidup mereka sendiri dalam bentuk kerjaya sendiri dan sebagainya lah. Yang kedua ialah murid dapat mendengar dengan baik serta mampu membuat analisis yang berkesan tentang sesuatu perkara. Ini berkaitan dengan bahan dan juga soalan yang akan diberikan nanti. Yang ketiga ialah menilai kemahiran mendengar dan memberi respon terhadap sesuatu pernyataan dengan tepat. Dan yang keempat ialah membentuk murid menjadi pendengar yang baik dan berkesan. Inilah antara beberapa elemen ataupun perkara yang ada berkaitan dengan kertas 4 ini. Pertama sekali dari segi jenis instrumen iaitu ujian mendengar. Mana kedua ialah jenis item dia dari bentuk soalan, ada lebih kurang 3 bentuk soalan iaitu objektif, aneka, pilihan, contohnya seperti ABC dan sebagainya. Nanti saya akan tunjukkan pada tuan-tuan orang perempuan akan bentuk-bentuk soalan sebagainya. Kedua ialah objektif pelbagai bentuk, dan yang ketiga ialah subjektif respon terhad. Ini lebih kepada peringkat analisis dan sebagainya lah. Baik, untuk bilangan soalan ini dalam lingkungan 4 hingga 6 petikan. Dan pada setiap tahun kemungkinan bilangan soalan ini tidak tetap, boleh jadi 4, 5 ataupun 6 petikan. Dan seterusnya lah, instrumen ini mengandungi 20 hingga 25 soalan. Maksudnya jawab sebuah soalan. Daripada 4 hingga 6 petikan itu akan terkandunglah soalan dalam lingkungan 20 hingga 25 soalan, dan pastinya murid akan menjawab semua sekali soalan tersebut dan jawapan berdasarkan kepada petikan yang akan diberikan nanti. Baik, seterusnya yang keempat ialah jumlah markah. Jumlah markah untuk kertas 4 ialah 30 markah. Manakala wajarannya seperti juga kertas 3
belum ditetapkan lagi segi wajarannya, ya. Dan seterusnya dari segi konstruk, ya, konstruknya lah kemahiran mendengar, iaitu dalam bentuk memahami, mengaplikasi dan menganalisis. Tempoh ujian ialah selama 30 minit. Dalam 4 hingga 6 soalan itu, tempoh yang ditetapkan adalah selama 30 minit, dan konteks kepada soalan ini ialah mencakupi semua standard kandungan dan standard pembelajaran yang terdapat dalam DSKP. Seterusnya ialah aras kepada soalan terdiri daripada 3 aras, iaitu ada aras rendah, ada aras sederhana dan juga aras tinggi. Dan semua ini berdasarkan kepada respon calon itu sendirilah, sama ada mereka boleh menjawab ketiga-tiga aras ataupun mungkin juga pada aras-aras tertentu saja. Tapi kita akan memberi peluanglah kepada calon untuk menguasai semua aras dan diharapkan mereka mampulah untuk menjawab setiap aras tersebut. Okey, selalunya pembahagian soalan ini berdasarkan kepada aras. Contohnya kalau aras rendah mungkin melibatkan 5 soalan, okey, aras sederhana 3, manakala aras tinggi 2. Itu bergantunglah kepada bentuk soalan dan juga mungkin juga kepada bahan yang diberikan nanti. Manakala kaedah perskoran dalam bentuk dikotomus dan yang satu lagi ialah analitik. Nanti kita akan lihatlah apa yang dimaksudkan dengan kaedah perskoran ini. Dan yang ke-11, alat tambahan yang diperlukan, rakaman audio, dan kedua ialah kertas perpisahan, iaitu jawapan untuk soalan calon tersebut, ya. Okay, saya kira setakat ini tuan-tuan dan puan-puan dapat memahami tentang apa yang telah saya sampaikan. Sekali lagi saya ingatkan bahawa slide ataupun sumber yang dibentangkan oleh kami untuk kertas 3, kertas 4 ini edarannya terhad. Jadi kami tak boleh berkongsi lagi slide ini dengan tuan-tuan dan puan-puan dan atas arahan pihak lembaga. Dan insya-Allah kemungkinan kalau kita ada lagi penataran di peringkat daerah pula nanti, tengoklah keadaannya. Kalaulah slide ini ataupun bahan ini sudah sampai kepada tahap matang, mungkin kita boleh berkongsilah slide seperti ini. Jadi tuan-tuan perempuan bolehlah sama ada hendak SS ke apa pun sajalah supaya dapatlah sedikit tambahan makluman tentang apa yang kami terangkan nanti. Baik. Jumlah petikan yang saya kata tadi 4 hingga 6 petikan. Manakala jumlah soalan 20 hingga 25 soalan dan masa ujian mendengar ialah selama 30 minit. Ulang balik slide yang tadi. Mini itu pun baru. Okey, baik. Bagi setiap satu petikan, masanya, durasinya adalah antara 3 hingga 4 minit. Jadi kalau ada 6 ataupun 4 soalan, tetap juga dalam lingkungan 30 minit. Masa untuk mendengar dan juga masa untuk calon menjawab soalan, ya. Okey, baik. Seterusnya dari segi konstruk. Okey, konstruknya hanyalah kemahiran mendengar dan bertutur. Okey, dan dia punya pembagiannya lah ada peringkat memahami, menganalisis dan mengaplikasi. Ini berdasarkan kepada bahan petikan yang diutarakan nanti. Baik, kaedah perskoran pertama sekali adalah dalam bentuk dikotomus, iaitu pilihan jawapan betul ataupun salah. Ya, ini selalunya dalam bentuk soalan objektif. Dan untuk setiap jawapan yang betul akan diberikan markah 1 markah. Manakala untuk soalan analitik ini berdasarkan kepada unsur yang terkandung dalam jawapan dan selalunya ini adalah peringkat analisis dan markahnya juga sama juga lah 1 markah untuk setiap jawapan ini. Baik. Seterusnya ialah kepada proses ataupun bentuk pelaksanaan ujian mendengar ini. Okey. Baik. Di peringkat pengurusan dokumen dan juga skor calon, semua bahan dan dokumen ujian mendengar akan dikumpul oleh Ketua Pengawas Pusat Peperiksaan dan diserahkan semula ke bilik kebal SPP. Manakala CD rakaman suara yang telah pun didengarkan kepada calon peperiksaan boleh menjadi milik pihak sekolah sebagai bahan untuk latihan kepada murid-murid yang lain pula. Semua ketua pengawal pusat peperiksaan akan dipilih oleh pihak GPN dengan kerjasama pihak PPD. Dan mereka ini terdiri daripada guru dari sekolah yang lain, bukan sekolah yang sama. Baik, ketika di bilik mendengar, bilik ujian, pihak sekolah perlu menyediakan sebuah bilik ujian ataupun dewan bagi satu pusat ujian. Okay, yang ini saya harapkan SUP ke ataupun pihak sekolah dapat sedia maklum bagi sekolah yang punya calon yang agak ramai, dan kalau ada kemudahan dewan, sebaik-baiknya gunakanlah dewan tersebut. Namun haruslah patuhi SOP.
Dan kalaulah ketiadaan dewan ataupun dewan yang ada itu dari segi bilangan pelajar itu yang mungkin tidak dapat memenuhi dewan tersebut, perlukan diadakan dalam bilik ujian yang lain. Dan di sinilah nanti pihak sekolah perlu menyediakan sebanyak mungkin bahan seperti audio dan sebagainya lah. Nanti kita akan lihat seperti ini. Dan setiap bilik perlu dilabelkan seperti PESA yang sebenar juga. Perlu dilabelkan. Satu ialah bilik peperiksaan dan sebagainya lah ya. Baik, ini yang penting. Setiap bilik ujian atau dewan perlu disediakan alatan audio visual yang bersesuaian. Okay. Kalau dalam dewan kemungkinan dengan satu audio visual mungkin sudah memadai, tapi harus mencapai piawaian yang standard lah supaya semua pelajar dapat mendengar dengan baik dan juga dapat menjawab soalan juga dengan baik. Kalau melibatkan bilik, perlulah atas budi bicara pihak pentadbir sekolah sama ada untuk menyediakan lebih banyak audio visual ataupun ada kaedah lain supaya setiap calon dalam bilik itu juga seperti dalam dewan mereka boleh mendengar bahan yang ditara itu dengan baik dan juga mereka mampu menjawab soalan itu dengan baik juga. Manakala bilik ujian ataupun dewan perlu disediakan meja dan kerusi. Ini seperti pesan bertulis juga perlu ada kerusi dan meja memudahkan calon untuk menjawab soalan nanti. Okey, seterusnya bahan ujian mendengar ya. Bahan ujian mendengar hendaklah diambil oleh ketua pengawas di bilik kebal GPN masing-masing pada tarikh ujian dilaksanakan. Seperti dimaklumkan tadilah ya. Ketua pengawas yang dipilih akan mengambil bahan ujian itu di bilik kebal GPN pada tarikh yang telah ditetapkan dan bahan ujian itu perlu dibuka di hadapan calon pada pagi hari ujian sebelum pentafsiran dilaksanakan. Seperti juga peperiksaan bertulis, bahan tersebut perlu dibuka di hadapan calon pada hari kejadian tersebutlah. Skrip jawapan calon akan dikumpulkan oleh ketua pengawas untuk dihantar semula ke bilik kebal JPN. Selesai saja pelajar menduduki ujian ini dan menjawab semua soalan, skrip jawapan itu akan dihantar semula ke bilik kebal JPN dan seperti yang saya katakan tadi, CD ujian tersebut akan diserahkan kepada pihak sekolah sebagai alat bantu untuk latihan murid-murid yang seterusnya nanti. Baik, seterusnya ialah pengawas peperiksaan ujian mendengar. Ketua pengawas peperiksaan bertanggungjawab mengendalikan bahan audio di bilik ujian ataupun dewan yang telah ditetapkan oleh pihak sekolah. Harap maklum ya, pelaksanaan ini hanya dilakukan oleh ketua pengawas peperiksaan yang dilantik oleh GPN, bukannya oleh guru-guru sekolah yang berkenaan. Guru-guru yang mungkin bertindak sebagai teknikal boleh berada di dewan sebelum peperiksaan itu bermula untuk memastikan supaya audio visual itu boleh didengar dengan baik sebagainya. Lepas itu mereka perlu meninggalkan bilik ataupun dewan peperiksaan tersebut. Baik, seterusnya pengawas peperiksaan akan mengedarkan buku jawapan kepada calon. Ketua pengawas peperiksaan akan mendengarkan bahan audio kepada calon sebanyak 2 kali bagi setiap petikan dan ketua pengawas perlu mengisi borang kehadiran calon. Dan seterusnya pengawas peperiksaan perlu memastikan pergerakan calon masuk ke bilik ujian berjalan berjalan lancar dan kedudukan calon atau pemurid dalam bilik ataupun dewan peperiksaan seperti juga peperiksaan bertulis mengikut angka giliran. Kecualilah kalau ada dalam kalangan calon itu yang mempunyai masalah, contohnya seperti pendengaran dan sebagainya, atas budi bicara lah sama ada pihak sekolah ataupun pihak pengawas itu untuk meletakkan calon berkenaan di hadapan ataupun berhampiran dengan speaker dan sebagainya lah. Dan pengawas peperiksaan tidak dibenarkan membantu calon dalam apa keadaan sekalipun ketika peperiksaan tersebut dilaksanakan. Tuan-tuan dan puan-puan, ini antaranya lah bahan yang boleh digunakan sebagai petikan ketika peperiksaan tersebut dijalankan. Contohnya, petikan 1, panjang petikan antara 180 hingga 200 patah perkataan dan bentuk petikan ini pelbagai ada dalam bentuk drama, ada dalam bentuk membaca berita dan sebagainya. Baik, calon membaca soalan kali pertama selama 1 minit. Rakaman petikan didengarkan kali pertama dan kalau boleh kita mintalah ataupun latih pelajar ketika kali pertama itu diperdengarkan petikan tersebut,
pelajar dah boleh melihat kepada soalan dan cuba mengenal pasti jawapan yang betul. Tapi janganlah gunakan pen dahulu. Boleh gunakanlah pensil dan sebagainya untuk dipadamkan kalau mereka rasa jawapan mereka itu salah. Dan calon diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Setelah selesai semua soalan, sama ada 4 atau 5 soalan, mereka diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Dan ketika calon membaca soalan kali kedua selama 1 minit lagi, dan rakaman petikan didengarkan kali kedua dan calon diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Dengan kata lain, ketika diperdengarkan buat kali kedua, itu calon sepatutnya sudah pun mendapatkan jawapan yang mereka pasti betul lah untuk bagi menjawab setiap soalan tersebut. Jadi ada beberapa kaedah lah yang baru kita latih pelajar-pelajar kita bagaimana untuk menghadapi pesanan ini, sebab mereka diberi peluang dan ruang yang agak luas lah untuk membaca dan juga mencari jawapan yang lebih tepat ya. Okey, baik. Seterusnya petikan kedua lebih kurang sama juga. Calon membaca soalan kali pertama, kedua rakaman diperdengar kali pertama, yang ketiga calon diberi masa 30 saat untuk menjawapan. Calon membaca soalan kali kedua selama 1 minit, dan rakaman dipetikan diperdengar kali kedua dan calon diberi masa 30 saat untuk menyemak jawapan. Okey, samalah petikan 1, petikan 2. Okey, baik. Seterusnya penandaan kertas mendengar bahasa Melayu. Okey, ini semua terletak kepada urus tadbir pihak lembaga perpiksaan untuk ini. Okey, dan untuk makluman, untuk kertas 4 ini, mereka yang bertanggungjawab untuk memeriksa ataupun menanda ialah pemeriksa kertas 2 bahasa Melayu. Pemeriksa kertas 2 bahasa Melayu lah akan diberikan tanggungjawab untuk memeriksa jawapan bagi kertas 4 ini. Okey, seterusnya saya paparkan pula ialah susun atur calon ujian mendengar. Kalau ini berlaku di dalam dewan ya. Baik. Seleloknya pembesar suara itu ada 2, letakkan di bahagian hadapan, kiri dan kanan, dan ada meja pengawas di situ untuk memudahkan pengawas memainkan rakaman audio, sama ada menggunakan komputer riba ataupun pemain CD. Yang ini belum ada ketetapan lagi lah oleh pihak lembaga perpiksaan. Okey, dan kedudukan calon berdasarkan angka giliran ya. Tadi calon 1 sampailah, tengoklah calon 5 dan terus bawa daripada belakang pergi ke hadapan ya, 6, 7 dan sebagainya lah. Saya rasa ini SUP akan lebih mahir lah tentang kedudukan calon yang berkenaan. Okey, dan kalau pembesar suara itu kurang berkesan, boleh letakkan 4 ataupun 3 pembesar suara di bahagian belakang pula lah untuk memastikan bahawa semua calon sama ada di depan, di tengah ke di belakang dapat mendengar dengan begitu baik petikan yang dipaparkan, diperdengarkan nanti ya. Baik, sekiranya ujian itu dijalankan di dalam bilik darjah, sama jugalah lebih kurang kedudukannya, cuma bilangan meja itu agak berkurangan lah. Kita letak kemungkinan dalam 5, lepas tu naik juga kepada 6 dan sebagainya. Dalam lingkungan lebih kurang 20 orang lah bagi setiap kelas dan sebagainya lah untuk ini. Maksudnya ialah dari segi pematuhan SOP itu akan dijalankan. Okey, baik, ini mungkin penghujung kepada taklimat ini ialah contoh-contoh item yang mungkin boleh menjadi bahan ataupun petikan ketika ujian nanti. Pertamanya mungkin dalam bentuk cerpen akan dibacakan, dan masa-masa inilah, masa bacaan pertama diperdengarkan pertama itu pelajar ataupun calon dah boleh melihat kepada soalan dan cuba mengenal pasti jawapan yang betul ke, tapi minta mereka jangan gunakan pen dahulu sebab mungkin mereka nak tukar ataupun nak ubah jawapan nanti menyukarkan mereka nanti. Jadi gunakanlah pensil ataupun ada cara yang tertentu lah untuk mereka mengenal pasti itu. Okey, baik, itu ialah tentang berkaitan petikan pertama. Ini contoh soalan dia ada contoh ayat soalan dalam bentuk analisis ke yang berbentuk analitik ini macam ni satu tindakan amat ini ada dalam petikan. Okey, dan kedua juga ada dalam petikan ataupun soalan-soalan yang lain. Mungkin contoh gini soalan nombor 5 ini mungkin berbentuk dikotomis tadi lah, iaitu pilihan A, B, C dan sebagainya lah untuk ini.
Okey, contoh kedua ada juga dalam bentuk rencana ke, dalam bentuk berita dan sebagainya lah. Ya, ini pelbagai nantikan akan kerana soalan juga dalam bentuk pelbagai lah. Ada bentuk analitik, dikotomus ke dan sebagainya lah. Ada bentuk analisis ke dan sebagainya. Okey. Ada juga pilihan, contoh 1, 2, 3 dan sebagainya. Jadi pelajar kena akurlah cara untuk menjawab itu. Kalau perlu tik, kalau perlu bulat ke dan sebagainya lah. Jadi kita kena latih jugalah pelajar kita kaedah untuk menjawab berdasarkan kepada kehendak soalan dan sebagainya lah. Itu. Okey, tuan-tuan dan puan, saya kira saya sampai pada penghujung. Saya dah katakan tadi, ruang untuk taklimat untuk kertas 4 ini taklah begitu luas seperti kertas 3 kerana sebahagian daripada kita telah ada pengalaman ketika mengendalikan ujian ketika PT3 dahulu dan juga mungkin beberapa daerah telah melaksanakan kertas pelaksanaan mendengar ini ketika PPC nanti. Okey. Baik, sebelum saya menutup taklimat ini, beberapa perkara yang mungkin menjadi pertanyaan kepada guru-guru. Okey, pertama sekali macam mana kaedah untuk menjawab? Okey, pelajar tak semestinya menjawab soalan mengikut larah bahasa yang betul. Maksud saya taklah menjawab dalam bentuk ayat yang penuh. Sekurang-kurangnya 3 patah perkataan itu kalau jawapan itu betul akan diberikan markah. Maksudnya mereka ni tak perlu mengulang balik soalan ke dan sebagainya. Boleh terus berikan jawapan berdasarkan kepada soalan tersebut dan kalau ada jawapan tu yang betul, mereka boleh diberikan markah. Itu kaedah yang kita permudahkanlah. Sebab di sini lebih kepada untuk pelajar mendengar apa yang diperdengarkan kepada mereka. Jadi jawapan itu berdasarkan kepada mereka mendengar dan tak semestinya mereka menjawab dalam bentuk ayat yang penuh sebagainya lah untuk ini. Dan diingatkan juga kepada pengawas lah, insyaAllah siapa yang dilantik nanti tolong ataupun diminta tidaklah memberi hint ataupun memberi apa-apa sajalah petunjuk kepada calon tersebut. Kemungkinan kedapatan calon tersebut merupakan anak kita ke saudara kita dan sebagainya. Atas rasa integriti tanggungjawab kita laksanakanlah sebaik-baik mungkin supaya ketelusan itu akan berlaku dan tidaklah menjadi perbualan dalam kalangan murid ataupun guru pada masa hadapan. Saya kira itu saja taklimat yang boleh saya berikan pada hari ini dan kalau ada sebarang pertanyaan, kemusykilan bolehlah dia majukan. InsyaAllah saya akan cuba menjawab, kalau tidak diserahkan kepada Tuan Nazir ataupun Syikin daripada pihak jabatan. Okay, sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dah sebut tadi. Dah sebut tadi yang tentang apa kaedah menjawab seperti itu dah sebut tadi. Kalau ada tanya tak apa. Ada satu. Dia. Sana ke kita tapi nak dia cakap ni dia. Nampak tu? Ni. Kenapa keluar yang ni? Macam ada dia. Ni. Dah kita kasih dah. Yang join pun dah kurang dah. 47 je. Jangan tulis jawapan dengan sikatan. Orang aku lah cikgu. Kita je tak dengar, ramai tak dengar. Ni, yang sana yang masalah. Assalamualaikum. Salam. Cikgu masih di talian? Masih. Suara tak jelas lah, tak dengar. Suara tak jelas? Jelas.
Mungkin gangguan talian di tempat lokasi masing-masing ni rasanya. Okey, tapi tak apalah. Okey. Tuan penceramah, Okey, ada soalan di chat ya. okey, untuk soalan di chat kita baca soalan di chat dulu. Bagaimana dengan kesalahan ejaan, cikgu? Tak apa. Tidak di terus saja tidak dikira. Okey. Bukan jawapan. Kesalahan tanda baca pun tidak dikira. Tulis jawapan dengan singkat, boleh diterima atau tidak? Orang punya 3 patah perkataan. Jawapan tu betul kita terima. Okey. Sekejap, tentang soalan kesalahan ejaan tadi, kalau salah eja tetapi membawa maksud yang lain, macam mana pula? Eja membawa maksud yang lain. Kita ada PP. Okey, baik cikgu ya. Kita ada PP untuk ini, dan di situlah nanti akan diberikan skor untuk setiap jawapan. Jadi seperti yang saya katakan tadi, jawapan itu tak semestinya ikut larah bahasa yang betul. Kalau dari salah ejaan dan sebagainya, tapi jawapan masih lagi bertepatan dengan PP, peraturan pemakan itu tetap juga diberi markah lah. Tapi kemungkinan juga markah itu tidak akan dapat markah sepenuhnya lah untuk itu. Jadi bergantung juga kepada peraturan pemarkahan. Okey, kalau jawapan kata nama khas tapi pelajar tulis semua huruf kecil. Sama jugalah dia tak seperti pesan bertulis yang ini utamanya kepada mendengar dan menjawab. Jadi sama jugalah salah ejaan ke masalah dari segi tanda bacaan ke dan sebagainya tidak begitu mempengaruhi markah keseluruhan jawapan pelajar. Baik. Okey, sekiranya calon tidak hadir, kaedah yang sama kita gunakan, perlu maklum kepada SUP untuk kita laporkan kepada pihak lembaga untuk tindakan seterusnya. Tapi kena ada dokumen berkaitan lah cikgu contohnya macam contoh kuarantin disebabkan COVID. Okey, kena ada dokumen. Kalau semata-mata dia tidak hadir, memang tidak ada dah lah pengulangan untuk calon tersebut. Setakat ni operasinya masih dalam belum diputuskan lagi macam mana kaedahnya untuk calon yang tidak hadir, tapi apa yang kami boleh maklumkan, setiap ketidakhadiran itu perlu disertakan dengan dokumen rasmi. Okey, pengawas masa ujian mendengar. Pengawas masa ujian mendengar terdiri daripada mana-mana guru, mana-mana tingkatan. Kita boleh lantik. Okey, cuma permintaan untuk ketua pengawas bagi pusat-pusat ujian mendengar ini diminta oleh diputuskan oleh pihak di jabatan. Kita lantik di kalangan guru-guru bahasa Melayu atau bahasa Inggeris yang lebih senior, berpengalaman. Okey. Yang pengawas lain boleh terdiri daripada mana-mana guru, mana-mana subjek di mana-mana aliran tingkatan. Okey. Soalan seterusnya, adakah penandaan lebih kurang sama dengan PT3? PT3 ni ada kurang lagi dulu. Lebih kuranglah tu jawab ya. Tak apa, yang tu lebih pada nanti pentaksir akan, untuk makluman semua, pentaksir ni akan ditatar balik kaedah pentaksiran nanti oleh penandaan itu oleh pihak LP. Ketidakhadiran kertas 3 dan 4 menjejaskan lurus mendapat sijil. Tidak. Okey, dia kira tidak melengkapkan komponen ujian lisan. Jadi dia akan tulis T lah untuk ujian lisan itu. Tapi markah untuk kertas 1 dan 2 tetap dikira dalam sijil. Boleh ke guna dewan terbuka untuk ujian mendengar? Tidak menjadi masalah, bergantung kepada pengurusan pihak sekolah. Okey, kita tidak terhadkan mesti bilik macam perlu bilik tertutup ke. Janji audio dapat didengar dengan jelas oleh calon-calon yang menduduki pada hari tersebut.
Okey, pengawas dari sekolah yang sama? Tidak. Pengawas yang dipilih daripada sekolah A akan dihantar ke mana-mana sekolah dalam daerah tersebut. Okey, SUP boleh ke jadi pengawas ujian mendengar? Nak kata boleh ke tak, sebab sekarang ni okey, kalau SUP keluar jadi pengawas, siapa yang akan mentadbir urus calon-calon di sekolah? Jadi tanggungjawab SUP lebih kepada pengurusan calon di sekolah. Pengawas yang dilantik itu perlu ada DG juga? Ya. Untuk pengawas ni setakat ini kita dimaklumkan DG maksudnya macam ni. Perlu dilantik di kalangan guru lah di sekolah tersebut. Jadi sekolah tu tak apa. Yang ini untuk SUP dah maklum, dalam kami pun dalam proses SUP tengah mengumpul nama untuk dihantar dalam bocada dan kami akan menyusunnya di pihak PPD dan juga JPN. Suara senyap ke atau saya tak dengar? Dengar. Orang lain boleh dengar ya Cikgu, Nur Azlina. Dengar. Satu soalan. Salam. Apa tanya ni? Saya Penurul Jamaluddin. Saya nak tanya, apabila pelajar mendengar audio. Hello. Ya. Satu ni. Tolong beri laluan dulu. Bagi laluan pada cikgu yang tadi dulu. Nurhuda tadi. Okey. Okey. Pelajar mendengar audio. Contoh, audio tu ada menyebut Hiroshima dan Nagasaki kena bom. Tapi pelajar salin Hiroshima dan Nagasaki telah dibom. Adakah dikira salah tidak mengikut dalam audio ataupun boleh diterima pakai jawapan tersebut? Okay, terima kasih. Okey, untuk makluman daripada tu boleh diterima. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya Ahmad Zairuddin daripada Tersira. Saya nak tanya tentang jawapan pelajar. Kadang-kadang pelajar ni dia akan menggunakan ayat sendiri. Kita ambil bulat-bulat daripada teks yang didengar tadi. Tapi maksudnya sama. Adakah diterima? Baik, Cikgu Mat ya. Khabar baik Cikgu Mat? Alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Baiklah, untuk kali pertama ini jawapan pelajar yang betul kita akan terima. Tak kira laras bahasa macam mana ke, mereka nak ulang balik ke guna ayat mereka sendiri. Jadi jawapan itu betul kita akan beri markah. Tidak seperti PT3 dahulu kan, agak ketat sikit dari segi pembakahan. Tapi saya kira untuk peringkat awal ini seperti yang saya tadi lah, kita akan terima jawapan yang betul saja. Dalam bentuk apa, itu terpulang kepada calon berkenaan lah. Dan seharusnya kita akan berpandukan juga kepada PP lah yang akan diberikan kepada setiap pemeriksa nanti. Okey, sekiranya itu saya. Cikgu Mat. Okey, terima kasih Haji. Terima kasih. Sama. Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya, jawapan budak tu dia kena ayat yang lengkap ke atau terus tulis jawapan? Maksudnya tak perlu ambil daripada pakal soalan tu. Maksudnya kalau ditanya tu terus pelajar tulis jawapan saja boleh terima atau tidak? Ke kena tulis dalam ayat yang lengkap dan gramatis? Okey, baiklah. Saya ulang balik jawapan ya, Puan ya, Cikgu. Okey, seperti yang saya kata tadi, jawapan yang akan diberikan markah sekurang-kurangnya 3 patah perkataan. Kalau betul, kita akan beri markah. Jadi dengan kata lain, kalau mereka tak ulang balik soalan ke dan sebagainya, janji jawapan itu betul, kita akan beri markah jugalah untuk itu. Dan memang seharusnya ada PP yang akan membantulah pemeriksa tersebut untuk memberikan markah, tapi boleh ada jaminan bahawa kalau mereka buat jawapan sahaja macam tadilah sekurangnya 3 patah perkataan, betul dapat markah juga. Tak semestinya dalam ayat yang lengkap. Cikgu, boleh? Faham, terima kasih ya. Okey, Assalamualaikum. 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 Siapa dulu ya? Assalamualaikum. Salam. Saya Ghazani Ghazani dari SMKJ ke-18 Semarang. Kenal sangat ya? Saya nak merujuk kepada jawapan bertulis. Adakah ada berapa isi jumlah isi yang perlu diberikan sekiranya peruntukan markah itu 2 markah? Okey, ada untuk guru yang lain juga. Kita sebenarnya bergantung kepada markah. Bergantung pada markah tersebut. Kalau 2 markah,
dan perlukan dalam masa petikan itu diperdengarkan. Kalau ada dua jawapan, maksudnya calon itu perlu isikan nyatakan dua jawapan jugalah untuk mendapatkan markah yang maksimum lah di situ. Kalau mereka beri satu dan kalau ada dua markah, mereka akan dapat satu markah juga. Jadi bergantung juga kepada petikan dan juga markah yang diperuntukkan bagi setiap soalan tersebut. Okey, ada lagi je? Okey, terima kasih Haji. Ya. Assalamualaikum Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, tadi terlepas pandang terlepas dengar. Nak tanya soalan yang kita petik tu, siapa yang kena tanda sebenarnya ya? Untuk kertas 4 ini, pemeriksa ya? Ya. Pemeriksa ialah pemeriksa kertas 2 bahasa Melayu. Okey, pemeriksa kertas 2 bahasa Melayu, mereka juga akan bertanggungjawab memeriksa kertas 4 inilah untuk kali ini. Okey. Pemeriksa yang dilantik oleh bahasa Melayu kan? Ya, betul. Okey. Selesai masalah. Okey, ada lagi, silakan. Okey, kalau tak ada lagi, saya serahkan kembali majlis ini kepada Puan Syikin untuk libat urus yang seterusnya lah berkaitan dengan pelaksanaan peperiksaan bagi kertas 3 dan kertas 4. Dia merangkum sekali lah untuk ini. Silakan Puan Syikin. Okay, terima kasih Haji. Cikgu, saya buka slide saya. Ada soalan lain lagi tak cikgu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya macam saya nak kepastian lagi sekali. Ada satu soalan tadi, dia kata ketidakhadiran kertas 3 dan kertas 4 ini menjejaskan lulus mendapat sijil, soalan dia kan. Lepas tu saya confused sebab masa saya dengar yang bertutur tadi, bila kita tak datang salah satu, pelajar tak datang salah satu, maka dia tak lengkap. Kemudian bagi jawapan yang ini tadi dikatakan bahawa tidak menjejaskan pula. Jadi saya tak faham apa maksudnya tu. Okey, terima kasih. Begini cikgu ya. Kalau sebelum ini kertas 1, kertas 2 memang pelajar mesti wajib ambil lah untuk mendapat pakai semua. Untuk kertas 3, kertas 4 ini sebab dia tak ada wajaran lagi. Jadi sekarang ini keputusan untuk kertas 3, kertas 4 ini pertama sekali mungkin dalam slip peperiksaan itu akan dinyatakanlah sama ada cemerlang dan sebagainya. Yang maksud saya tak menjejaskan tadi, kertas 1, kertas 2 itu akan diambil kira seperti biasa. Kita tu, maksudnya dia bukan yang per 300, tidak. Masih lagi kekal per 200. Kertas 1 dan kertas 2 tersebut. Jadi kertas 3, kertas 4 ini tidak menjejaskan keseluruhan keputusan bahasa Melayu calon yang berkenaan. Kemungkinan tadilah bila dalam CJ mereka itu saja akan dinyatakan sama ada mereka tu tak adil dan sebagainya. Itu sajalah. Setakat ini belum ada wajaran untuk kertas 3, kertas 4 ini, dan pada anggapan saya dia taklah menjejaskan keseluruhan kertas 1 dan kertas 2. Okey, cikgu. Okey, terima kasih, faham. Terima kasih. Okey, ada yang bertanya tentang jumlah soalan. Okey, pertama sekali petikan ada mungkin dalam 4 hingga 6 petikan. Okey, dan soalan di dalam setiap petikan itu juga tidak semestinya sama. Kemungkinan ada 4 soalan ataupun mungkin ada 5 ataupun mungkin kurang 3 situlah. Jadi pembahagian soalan itu taklah setara bagi setiap petikan. Dan tapi markah keseluruhan ialah 30 markah untuk kertas 4 ini. Apakah berlaku CG tak dapat dimainkan secara masalah teknikal? CG tak dapat dimainkan secara teknikal. Okey, untuk makluman semua berkenaan dengan CD, okey, setakat ni saya dimaklumkan oleh pihak LP
LP dalam usaha untuk mencari mekanisme yang lebih baik, macam mana untuk audio dari segi mendengar itu akan dimainkan. Yang saya dapat setakat ini kemungkinan CD audio itu akan dimuat turun lebih awal daripada melalui SUP. Okay, tapi kita adalah akta rahsia rasmi yang kita perlu akur dengan SOP itu. Cuma setakat ni CD itu tidak dijadikan satu yang wajib lah. Kita akan dapat sebarang perubahan informasi, kita akan maklumkan dari semasa ke semasa. Cuma setakat ni insyaAllah audio akan boleh dimuat turun melalui pendrive atau macam mana lah, kita akan maklumkan semula. Kertas soalan ujian mendengar pihak sekolah ke yang uruskan? Okay. Untuk ujian mendengar, kertas soalan ini akan diuruskan sepenuhnya daripada ketua pengawas yang akan ambil sama seperti kaedah ujian bertulis, peperiksaan bertulis yang lain. Ketua pengawas akan pergi ambil di bilik kebal, bawa ke sekolah untuk calon menjawab dan bila selesai kutip balik dan dihantar ke bilik kebal semula. Kalau cikgu nak lebih jelas, kaedahnya lebih kurang sama dengan kaedah MUET. Macam mana ujian MUET dijalankan. Ada soalan lain lagi cikgu? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Saya nak tanya tentang kertas 1, kertas 2 dah selesai. Kertas 3 dan kertas 4 tu, contoh kalau calon dia menduduki kertas 3 tapi kertas 4 tak ambil. Maksudnya dalam kertas 3 dan 4 ni dia berdiri sendiri, ada kaitan ataupun macam mana? Betul. Okey, cikgu lebih kurang sama juga yang tadi jugalah. Kalau mereka tak hadir untuk satu-satu kertas, sama kertas 3, kertas 4, sekata tak menjejaskan kertas 1, kertas 2. Jadi atas penilaian itu nanti bergantung pada pihak lembaga lah. Tapi boleh dikatakan bahawa ketidakhadiran mereka itu adalah kesannya dalam sijil ke ataupun slip peperiksaan mereka nanti. Tapi dari segi pemarakan keseluruhannya, pada pandangan saya tak melibatkan ataupun menjejaskan kertas 1 ataupun kertas 2 nanti. Boleh faham cikgu Okey, terima kasih. Apabila berlaku berlaku elektrik. InsyaAllah cikgu, kita doa yang baik-baik lah cikgu ya. Kita cuba yang tu kita akan uruskan nanti mengikut SOP yang mana by case. Kita akan cuba tangani berdasarkan kes-kes yang berlaku. Sebarang apa yang berlaku di pusat ujian, mohon SUP untuk cikgu maklumkan teruslah pada SUP ataupun kalau macam pada hari ujian mendengar tu nanti apa yang berlaku, ketua pengawas akan terus menghubungi pegawai pentaksiran dan peperiksaan di daerah masing-masing untuk tindakan yang selanjutnya. Kami akan menghubungi lembaga peperiksaan untuk tindakan seterusnya bergantung kepada SOP yang telah ditetapkan oleh lembaga peperiksaan. Kalau ada 4 bilik mendengar, kita memperbanyakkan bahan. Untuk ujian mendengar ni cikgu, soalan akan didatangkan mengikut bilangan calon yang telah kita hantar. Yang SUP hantar mengikut inden calon sekolah. Kalau sekolah cikgu ada 100, maksudnya dia akan dapat 105. Dia akan ada plus minus extra 5 lah biasanya kita bagi. Tidak perlu dimuat turun, diperbanyak apa, tidak. Sebab soalan itu akan sampai ke bilik kebal dan pada hari peperiksaan, ketua pengawas akan mengambil kertas soalan ujian mendengar ini untuk dibawa ke sekolah dan kemudian calon akan menduduki ujian mendengar tersebut, jawab pada kertas soalan dan kemudiannya kertas soalan itu akan dikumpulkan, dihantar ke bilik kebal semula. Sama operasinya seperti ujian bertulis kertas peperiksaan yang lain. Pengurusan bilik ujian mendengar guru BM. Urusan di sekolah adalah di bawah pengurusan pihak sekolah bersama SUP. Untuk pengurusan di pusat ujian pada hari ujian adalah diuruskan oleh pengawas-pengawas yang dilantik oleh SPP. Assalamualaikum. Saya ada satu soalan.
ada pihak sekolah dia minta nama guru-guru untuk mengawas. Okey, guru-guru pengawas. Boleh ke saya berikan nama guru-guru BM yang mengajar tingkatan 5? Adakah cikgu-cikgu ni nanti pada hari pentaksiran tu akan bergerak ke sekolah lain? Dan saya kena berikan nama. Okey, untuk ujian mendengar memang kami dalam proses memohon kepada semua SUP untuk menghantar senarai nama pencalonan bagi pengawas-pengawas bagi setiap pusat yang berada di bawah kawalan kami. Okey, untuk pengawas-pengawas macam saya terangkan tadi, pengawas-pengawas ini boleh terdiri daripada guru-guru mana-mana subjek, tidak semestinya daripada bahasa Melayu. Itu untuk ujian mendengar. Dia boleh ambil pengawas daripada mana-mana guru di mana-mana tingkatan, tidak semestinya guru bahasa Malaysia ataupun bahasa Inggeris. Tapi untuk ujian bertutur nanti, sekolah perlu menyenaraikan calon-calon pentaksir yang akan bergerak keluar dari sekolah masing-masing untuk ditugaskan ke pusat-pusat lain. Itu memang guru daripada mata pelajaran bahasa Melayu yang berpengalaman sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman mengajar. Okey, jelas cikgu? Okey, soalan termasuk calon penumpang. Okey, yang tu memang kita dah buat anggaran. Okey, dan sekiranya ada, yang ni kerja SUP, cikgu lebih kepada teknikal SUP. Sekiranya calon itu katakan sekolah cikgu ada 100. Memang LP bekalkan ada lebih dah 5. Kita akan memang biasa kita plus minus 5 skrip skrip ekstra. Tapi sekiranya ada berlaku penambahan calon itu daripada sekolah lain menumpang berpindah menjadi murid sekolah cikgu dan bilangan itu telah jadi 105. Contoh tadi 100 dah jadi 105 calon. Okey, kita akan mohon bekalan tambahan. SUP akan mohon bekalan tambahan. SUP akan menghubungi pegawai meja SPM Cik Mizamri untuk menghantar bekalan tambahan. Kita dah buat dah hari tu. Okey? Itu tindakan SUP. Nanti insyaAllah SUP akan alert dengan tugas-tugas tu. SUP dah biasa dengan kaedah macam mana nak membuat menguruskan operasi bagi calon-calon yang menumpang. Okey, bagi bahan audio diperbanyakkan. Okey, untuk jawapannya ini bendanya tidak jelas lagi. Kita masih menunggu arahan-arahan dan modus operandinya di peringkat LP lagi. Kita tunggu pegawai meja kita balik daripada taklimat keselamatan dan taklimat-taklimat dalam masa terdekat ini. InsyaAllah pada hujung bulan ni rasanya akan ada satu sesi taklimat macam mana pengurusan pengoperasian yang sebenar bagi ujian mendengar ini dijalankan. Okey, pengawas tersebut dilantik dari kalangan guru kontrak. Okey, kalau pengawas, macam saya ulang tadi, pengawas untuk ujian mendengar tidak ada masalah. Okey, guru-guru yang di sekolah agama, sekolah-sekolah agama rakyat semua tu. Cumanya untuk ujian bertutur iaitu pentaksir, kita mohon dari kalangan DG. Okey, jadi pencalonan itu akan datang daripada sekolah dan pihak daerah dan SPP daerah dan juga SPP JPN akan memohon pencalonan daripada sekolah-sekolah cikgu-cikgu yang mengajar ni. Kita akan tarik untuk keluar membantu pentaksiran di sekolah-sekolah yang tidak mempunyai guru-guru secara tetap. Okey? Okay. Maaf cikgu ada sedikit kekilapan tadi. Soalan tadi ada guru yang bertanya tadi, sekiranya ada pelajar yang tak hadir, satu daripada 2 kertas 3 ataupun kertas 4 tadi Okey, saya baru dapat maklumat daripada Ketua Pentaksir Negeri. Okey, kedudukannya begini cikgu sekiranya tidak hadir, sepatutnya calon mestilah wajib hadir dan wajib duduki ke-4 kertas. Kertas 1, kertas 2, kertas 3 dan 4. Sekiranya mereka tidak hadir, kertas 3 lah contohnya, jadi sekarang ini pelajar ini dikatakan tidak hadir untuk keseluruhan kertas bahasa Melayu. Jadi dalam dia punya sijil nanti akan tulis T. Tetapi kalau pelajar ini hadir untuk 4 kertas tetapi gagal 1 ataupun 2 kertas 3 atau 4,
Okey, itu tidak menjejaskan kertas 1 dan kertas 2. Maksudnya akan diambil mana mereka kertas 1 kertas 2 kalau mereka boleh lulus, luluslah di sini. Jadi saya harap cikgu faham tentang kedudukan ini. Sekali saya ulang Kalau calon tidak hadir satu daripada 4 kertas ini, maksudnya keseluruhan kertas itu juga tidak hadir. Jadi bila dalam sijil dia akan tulis bahasa Melayu T tak hadir. Andai kata ada datang 4 kertas tapi gagal satu daripada kertas tersebut, masih lagi boleh mendapat markah lah ataupun grade tersebut. Contohnya mereka boleh dapat lulus saja ke dan sebagainya lah. Ini maklumat yang disampaikan oleh Cikgu Nazir sendiri lah. Ya, boleh bertambah Cikgu. Okey, silakan Cikgu Nazir. Okey, sebab saya dalam tali dah ni. Okey, baik. Dia macam ni lah. Kita ni seolah-olah macam tak menggalakkan pelajar kita hadir pula. Jadi sebenarnya kita kena galakkan, maknanya pelajar perlu menduduki ke semua 4 komponen kertas ni lah. Jadi melengkapkan mata pelajaran bahasa Melayu. Jadi maknanya wajiblah hadir ke 4 kertas ni. Jadi kalau soalan kecil-kecil seolah maknanya kalau macam ni kan. Jadi saya rasa tak begitu setuju lah bila perkara kecil berkait dengan kehadiran dan sebagainya ni diperbesarkan. Sepatutnya kita melihat bahawa pelajar kita perlu menduduki kertas 1, kertas 2, kertas 3, kertas 4. Dan rasanya soalan kalau-kalau ini perlulah kita elakkan lah. Jadi itu harapan saya lah. Seolah-olah macam kalau tu jadi satu perkara yang sangat besar. Jadi secara ringkasnya tak hadir salah satu kertas komponen 1, 2, 3, maksudnya kertas tu tak lengkap lah. Jadi itu keadaannya. Jadi kalau gagal lulus tu, kita serahkanlah kepada jawapan pelajar nanti untuk dinilai oleh lembaga periksaan. Okey, jadi bukan kita lah menentukan gagal atau lulus pelajar ni. Jadi itu kuasa, bukan kuasa kita. Jadi pelajar hadir ke semua 4 kertas, itu harapan kita. Dan pelajar saja kita harapkan pelajar kita lulus dengan cemerlang. Itu harapan kita. Okey, jadi itu saja tambahan dari saya. Lepas ni kita putus pula ni. Okey, Assalamualaikum. Okey, cikgu. Jelas ya? Okey. Macam ni cikgu. Kita cuba pastikan sebaik mungkin kehadiran dan keberadaan calon kita pada hari ujian yang telah ditentukan. Okey. Segala bukan ketidakakuran, maksudnya sebarang kebarangkalian yang berlaku, mohon berhubung terus dengan SUP untuk tindakan selanjutnya bersama pegawai pentadsiran peperiksaan di daerah masing-masing untuk kita atasi perhalusi setiap kes secara by cases lah, secara kes-kes yang berlaku. Okey. Ada lagi soalan lain? Okey cikgu, kita teruskan ya dengan ni. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya teruskan sedikit perkongsian berkaitan dengan pengoperasian untuk makluman cikgu agar cikgu lebih jelas, lebih faham untuk dikongsi bersama-sama dengan sekolah nanti ya. Boleh cikgu? Mungkin akan menjawab sedikit lah apa-apa yang masih menjadi tanda tanya di pihak cikgu-cikgu. Slide ni pun dah dikongsikan bersama SUP tempoh hari, cuma mungkin ada lagi pertanyaan dan tidak jelas, mungkin ada juga SUP yang tidak jelas, maklumlah kita berada di dalam talian juga pada masa itu ya.
Okey, di sini saya haraplah perkongsian ini dapat dipanjangkan kepada pihak sekolah untuk lebih jelas dari segi lantikan-lantikan yang perlu dibuat di peringkat sekolah. Okey, kita mulakan dengan kaedah bahasa Melayu bagi ujian bertutur. Okey. Okey, untuk bahasa Melayu ini, ujian bertutur ini, kita akan laksanakan secara serentak mengikut takwim yang telah ditetapkan oleh LP selama 3 hari. Setiap hari boleh dilaksanakan sebanyak maksimum 3 sidang bergantung kepada bilangan calon di sekolah masing-masing. Untuk ujian bertutur ini, pihak sekolah perlu menyediakan 3 bilik, iaitu bilik menunggu, bilik ujian dan bilik kuarantin. Bilik menunggu ini akan diuruskan oleh guru bertugas yang dilantik oleh sekolah untuk mengenal pasti calon-calon dan mengemaskini menyemak data-data calon pada borang markah calon yang telah dimuat turun oleh SUP daripada sistem SPAT. Di bilik ujian akan diletakkan 2 orang pentaksir bagi setiap bilik ujian. Sekiranya bilik ujian itu sekiranya sekolah mempunyai 1 bilik ujian, seorang ketua pentaksir pusat akan dilantik dan juga seorang pentaksir. Sekiranya ada 2 atau lebih, contohnya ada 2, seorang ketua pentaksir pusat akan dilantik dan 3 orang lagi akan menjadi pentaksir yang akan ditempatkan di sekolah. Untuk sekolah cikgu, sekiranya sekolah cikgu ada 2 bilik, maksudnya cikgu akan keluarkan seorang sebagai ketua pentaksir pusat dan 3 pentaksir yang akan digerakkan dan disusun oleh pegawai-pegawai peperiksaan di daerah untuk ditugaskan ke mana-mana sekolah dalam daerah masing-masing. Manakala di bilik kuarantin akan ditempatkan seorang pengawas, iaitu guru daripada mana-mana subjek, mana-mana sekolah yang telah dicalonkan untuk bertindak sebagai pengawas di bilik kuarantin. Jadi maksudnya pengawas di bilik kuarantin adalah guru daripada sekolah lain. Di bilik menunggu sahaja guru bertugas dilantik daripada di kalangan guru di sekolah yang menerima lantikan daripada pihak pengetua. Jelas ya cikgu? Calon akan ditaksir seperti yang kita maklum tadi secara individu dan juga berkumpulan. Bahasa Inggeris tak apalah, cikgu jangan bandinglah dengan bahasa Inggeris, dia ada kaedah lain sikit. Untuk bahasa Malaysia bahasa Melayu tadi kita ada 3 bilik untuk ujian bertutur. Manakala untuk ujian mendengar kita akan menggunakan dewan dan juga bilik-bilik peperiksaan bergantung kepada kapasiti calon di sekolah cikgu. Bilangan penentuan calon di bilik ataupun di dewan-dewan bergantung kepada SOP semasa. Mohon rujuk panduan pengoperasian sekolah 3.0. Sebab setiap calon akan ditempatkan dalam jarak 1.5 meter kiri dan kanan dan juga 1.5 meter depan dan belakang. Yang ini dah saya maklumkan kepada SUP dalam makluman SUP. Mohon cikgu-cikgu bantu ya SUP untuk penjelasan lebih lanjut berkenaan isu ini. Pentaksiran ini akan dilaksanakan sebulan seperti yang kita tahu sebelum ujian bertulis. Selama 3 hari, 3 sidang dalam 1 hari. Setiap pusat peperiksaan boleh mengadakan lebih daripada 1 stesen bergantung kepada bilangan calon yang berdaftar. Kita tengok, tak kiralah BM ke BI. Cuma untuk BM ini kita bagi maksimum 4 stesen. Tapi bergantung pada calon juga. Cikgu tak boleh semestinya nak buat 4 stesen terus hari pertama. Sebab kita ada tempoh 3 hari. Jadi cikgu kena susun bahagi seadilnya. Bahagi 3 hari tu seadilnya untuk bilangan calon cikgu. Untuk lebih jelas, ini adalah petugas-petugas yang dilantik untuk ujian bertutur. Kita tak payah fokus pada bahasa Inggeris. Cikgu sebab itu kita fokus pada bahasa Melayu. Penyela kawasan atas lantikan daerah lah. Sekolah perlu menghantar calon bagi ketua pentaksir pusat ujian. Kemudian pentaksir dan juga pengawas bilik kuarantin. Bilangan pentaksir
Okey, ketua pentaksir memang setiap sekolah satulah perlu keluar. Pentaksir itu bergantung kepada bilangan bilik yang dibuka oleh sekolah di pusat masing-masing. Contoh macam saya bagi tadi, katakan sekolah cikgu ada 3 bilik. Bermaksud berapa cikgu? Berapa ketua pentaksir pusat yang perlu? Berapa ya cikgu? 6. Ketua pentaksir pusat 6 ke? 3. Seorang. Kita guna 3 bilik tapi kita ada seorang je ketua pentaksir pusat. Dan ada 5 pentaksir menjadikan jumlahnya 6. Okey, saya ulang balik. Sekiranya 3 bilik dibuka, kita perlukan seorang ketua pentaksir pusat ujian dan 5 pentaksir menjadikan setiap bilik 2 orang pentaksir. Kalau bilik tu dibuka 5, boleh tak cikgu? 5 bilik buka, 5 sesen, boleh tak buka? Tak boleh, maksimum 4. Okey, jelas. 4 adalah maksimum untuk bahasa Melayu. Kenapa bahasa Melayu special? Sebab dia ada individu, ada berkumpulan. Untuk BI, dia ada 2 je. Dia boleh buka maksimum 2 bilik sahaja. Itu special BM. Tapi tak boleh sewenang-wenangnya. Kena susun ikut bilangan. Okey. Kemudian, tapi sekiranya di sekolah cikgu ada 2 pusat. Okey, ada 2 pusat. Contoh SMK Air Putih. Kita ada 2 pusat. Bermaksud untuk pusat yang ada 2 ni macam sekolah Air Putih, Tanah Putih, sekolah menengah teknik dan juga sekolah Walian di Temerloh. Seingat saya 4 pusat ini mempunyai 2 pusat. Bermakna pusat itu perlu menghantar 2 ketua pentaksir pusat ujian. Untuk satu pusat, seorang ketua pentaksir. Dan bilangan pentaksir pula mengikut bilik yang digunakan bagi setiap pusat. Contoh, pusat A ada 3 bilik, pusat B ada 2 je. Susunlah. Itu bilangannya. Okey, jelas? Okay. Bilangan pengawas kuarantin pun begitu juga. Mengikut bilik ujian yang dibuka. Kita akan susun nantilah. Okey cikgu, azan saya berhenti sekejap. Baik. Okey, adakah ketua pengawas peperiksaan bertindak sebagai KPPU? Okey. Untuk makluman semua. Okey. KPPU ni tadi, okey. Kita minta atas permintaan daripada pihak pengurusan kita di jabatan. Ketua pengawas terdiri daripada guru senior.
bahasa Melayu ataupun bahasa Inggeris. Kita minta macam itulah. Okey, jadi secara tak langsung kalau benar-benar iaitu yang dilantik, yang dikeluarkan nama, jadi Ketua Pentaksir Pusat Ujian adalah juga merangkap kepada Ketua Pengawas bagi ujian mendengar. Jadi kita akan susun balik sebab kita akan tengok nanti kriteria bagi Ketua Pentaksir Pusat Ujian tu nanti. Okey, untuk makluman semua. Ketua Pentaksir Pusat Ujian, Pentaksir dan juga pengawas bilik kuarantin ini adalah lantikan SPP JPN, pencalonan daripada sekolah. Jadi mereka-mereka yang terlibat akan menerima bayaran allowance ikhtisas dan juga TNT. Okey, dia ada allowance bayaran yang ditentukan oleh LP. Buat masa ni saya tak dapat lagi berapa jumlah. Jadi siapa yang keluar atas tiket KPPU, atas tiket pentaksir dan pengawas bilik kuarantin, insya-Allah memang ada bayaran untuk cikgu-cikgu semua. Okey? Pak Shin. Ya saya. KPPU 100. Pentaksir 80. Itu maklumat yang saya tahulah. Okey, terima kasih Cikgu Nazir. Okey, lepas tu pentaksir dibayar RM3 bagi setiap calon yang ditaksir. Okey, alhamdulillah. Okey, jelas di situ. Boleh ya Cikgu? Terima kasih Cikgu Nazir. Setakat ni memang kami tak dapat lagi jumlah tu, berapa allow. Okey, jadi kalau itu yang dimaklumkan, okey. Maksudnya ketua pengawas ketua pentaksir tadi akan dapat 100 untuk 3 hari itu. Okey, pentaksir akan dapat 80 plus pergerakan dia setiap hari, TNT-nya itu. Okey, boleh ya? Okey, begitu juga dengan pengawas bilik kuarantin. Guru bertugas je yang tidak ada menerima allowance. Itu adalah lantikan pengetua. Okey? Okey, jadi kalau cikgu dengar sebelum ni kita taksir calon sendiri, tidak. Untuk yang duduk di sekolah calon sendiri itu adalah untuk BI. Dia duduk di kawasan interlocator. Yang lain keluar, pentaksir, assessor keluar, pengawas kuarantin daripada luar. Interlocator sahaja untuk BI itu adalah cikgu sekolah tersebut. Okey, jelas? Okey. Ini yang kita bincang tadi untuk ujian ni. Okey. Yang ini lantikan Ketua Pentaksir Pusat adalah Ketua Pentaksir Pusat Ujian terdiri daripada Ketua Pentaksir Kebangsaan, Ketua Pentaksir Negeri, Ketua Pentaksir Kawasan, Pentaksir kawasan ataupun guru-guru yang daripada guru-guru bahasa Melayu yang berpengalaman daripada sekolah yang berhampiran. Okey, cikgu boleh calonkan nama cikgu-cikgu, bagi nama pada SUP nanti. Saya akan hantar satu borang untuk pentaksir ni. Cikgu SUP akan isi borang dan kami di pihak SPP dan PPD akan susun di mana cikgu akan bertugas sebagai pentaksir. Okey, macam tadi ada soalan level status pentaksir tu. Kalau cikgu daripada sekolah-sekolah yang grade tinggi, adakah dia akan mentaksir calon-calon grade tinggi? Tidak. Kita akan susun secara tu. Dan saya haraplah di sinilah mainnya peranan kita, accountability kita, integriti kita sebagai seorang guru. Macam kita menanda kertas juga. Kita tak tanda sekolah mana yang kita tak tahu pun sekolah mana. Calon tak tahu, kita dapat jawapan, oh budak ni bagus jawapan dia. Budak ni lemah sangatlah. Okey, jadi berilah markah seadilnya mengikut keupayaan calon itu. Okey, kemudian pengawas yang dilantik setiap bilik kuarantin lah, dan guru bertugas sekurang-kurangnya 2 orang guru bertugas dilantik di bilik menunggu. Okey. BI tak apalah, kita tinggalkan dulu. Okey, ini pergerakan yang kita dah faham tadi kan. Okey, daripada bilik menunggu pergi ke bilik ujian, bilik kuarantin. Bila cukup dia punya grup baru pergi balik kepada bilik ujian untuk penilaian bagi kerja kumpulan pula. Okey. Jangan risau, set soalan tu banyak. Okey, setiap murid tu akan dapat set soalan yang berbeza. Cuma cakap dengan calon tu walaupun berbeza tak perlulah nak diwawakan apa soalan yang ditanya. Ini BI tak perlu. Okey, ini kaedahnya dah diterangkan. Okey, kedudukan suatu berkumpulan. Okey, ini BI tak perlu. Okey. Setakat ni ada soalan tidak? Okey, ini sidang. Okey, cikgu perlu jelas di sini. Okey, yang sini kita kena tengok jelas betul-betul, bantu SUP kita ya. Okey, pada sidang 1, 2 dan 3. Okey, dia akan dari taklimat, lapor diri, kemudian akan bilih ke bilik mula, kemudian time rehat itulah. Mana-mana cikgu yang dilantik sebagai pentaksir nanti
akan memasukkan markah ke dalam sistem SPAT yang telah diberi nanti. Kita akan bagilah pin kod untuk setiap calon-calon itu akan di-generate oleh LP. Jadi cikgu-cikgu yang bertindak selaku pentaksir yang ke sekolah-sekolah ni, dia akan key in markah calon by sidang. Setiap habis sidang dia akan key in. Okey. Kalau sekolah tu sampai sidang petang lah. Okey. Untuk ujian bertutur. Okey, masa yang diperuntukkan seperti yang diterangkan tadi. Okay, ini bahasa Inggeris. Sorry. Okey, ini kita tengok kaedah pengiraannya. Okey, sekiranya kita menggunakan satu stesen, sidang 18, sidang 28, sidang 38. So kita akan menjadi jumlah calon 24 orang satu hari. So 3 hari kita akan jadi 72. Sekiranya calon kita merangkumi 72 lah ataupun bawah 72, kita boleh susun lah macam ni. Okey, sidang 1, 2, 3. Setiap hari 3 sidang ada diisi. Okey, tapi sekiranya calon cikgu lebih daripada 72, cikgu buka pula sesi kedua dan bahagikan seadilnya. Itu cara kita menyusun. Kalau lebih pula kita akan buka pula sesi ketiga. Okey, sekiranya calon di pusat itu 250, maka 4 sesi bilik ujian perlu dibuka. Ini bergantung kepada pusat peperiksaan cikgu lah. Okey, kita tengok balik nanti cikgu duduk sama-sama bincang dengan SUP. Cuma nak dimaklumkan, mesti mengikut angka giliran. Kalau bahasa Inggeris dia tak ikut angka giliran, dia boleh pair. Cikgu dia boleh tentukan si Ali pair dengan siapa. Tapi BM tak boleh. Ini untuk BI tak perlulah kita highlightkan. Okey. Calon perlu hadir, pergerakan calon yang awal 5 minit. Okey, ini sebab BI. Okey. Sorry. Okey. Habis ujian bertutur. Clear atau tidak? Ada persoalan tak untuk ujian bertutur? Okey, Assalamualaikum Ratu. Assalamualaikum. Boleh saya tanya, tadi setakat 72 orang akan buka satu stesen. Saya punya pelajar 77. Adakah perlu buka 2 stesen? Perlu, cikgu perlu bahagikan lah. Mungkin penyusunan calon cikgu itu tidak akan ada kepada maksimum perlu ada sampai 3 sidang satu hari. Tapi mungkin cikgu boleh buat 2 sidang hari kedua. Okey, terima kasih. Dia akan penyusunan tu, kita akan tengok balik nanti penyusunan calon secara seimbang. Tapi cikgu kena ingat ya, peringatan di sini untuk calon itu bukan calon sekolah cikgu je lagi. Mana-mana sekolah yang ada pusat persendirian, calon persendirian ni akan disambung. Okey, contoh calon sekolah ada 100, ada persendirian ada 50. So kita akan gabung. Cuma kedudukan calon persendirian ini akan ditaksir selepas selesai calon-calon sekolah kita ditaksir. Dia tak ada calon persendirian tu masuk ke depan, tak boleh. Kalau hari pertama tu calon sekolah kita je semua. Hari kedua baru kita letakkan calon persendirian. Ataupun hari ketiga. Dia kena letak calon sekolah. Kita utamakan calon sekolah kita dulu. Okey? Ada soalan lagi? Saya risau bertutur ni sebenarnya juga. Sebab kita nak susun pentaksir nanti. Boleh kan cikgu-cikgu yang dalam talian ni? Boleh kita kerjasama lah untuk kita mencalonkan diri kita untuk menjadi pentaksir. Kita keluar bantu sekolah-sekolah yang mana yang memerlukan. Okay, cari pengalaman, benda ni yang baru lagi. Terutama cikgu-cikgu yang senior. Saya harap sangat dapat kerjasama semua untuk keluar menjadi pentaksir pada 3 hari yang telah ditetapkan oleh LP. InsyaAllah ada bayaran untuk cikgu. Okey, bagi ujian mendengar, kita akan laksanakan serentak seluruh negara. Untuk ujian BM kita ada 30 minit, ujian BI kita ada 40 minit. Okey, tarikh pun telah ditetapkan. Setakat ini tidak ada perubahan lagi. Kita tak tahulah kalau ada perubahan apa-apa. Okey, cuma dia akan menggunakan bilik dan dewan. Dewan dan bilik ni bergantung kepada calon lah di sekolah. Kalau sekolah tu ada banyak calon, perlu membuka, ada yang sekolah kos saya kena sampai 20 bilik. Tak nak terpaksa lah sebab kita ada penjarakan iaitu 1.5 bagi jarak kiri kanan depan belakang bagi setiap calon. Okay. Bagi petugas-petugas juga dilantik oleh SPP berdasarkan pencalonan yang telah dicalonkan oleh pihak sekolah. Cuma bagi bilik dan dewan ujian yang digunakan perlulah dilengkapi dengan sistem siar raya. Okey, kita akan test lah nanti, kita akan bincang nanti macam mana.
Kita guna dulu setakat mana yang cikgu ada. Okey. Dia tidak ada sidang 1, 2, 3. Dia hanya satu sidang sahaja. Dan ujian ini akan dijalankan serentak pada hari yang sama. Maksudnya pagi tu mungkin BM, ikut jadual macam kita tengok dalam jadual. Pagi BM, rehat sekejap, terus ujian mendengar untuk bahasa Inggeris pula. Okey. Lantikan juga guru bertugas sekali lagi masih lantikan pengetua. Cuma bezanya sekarang untuk ujian mendengar ini kita perlu lantik ketua pengawas peperiksaan, timbalan ketua pengawas dan pengawas-pengawas peperiksaan. Bilangannya bergantung sama seperti SOP ujian bertulis. Kalau sekolah cikgu ada banyak menggunakan bilik, cikgu kena tambahlah untuk runner di situ. Alhamdulillah yang ni pun saya dah buat penjelasan kepada SUP berapa ramai bilangan petugas untuk pengawas ujian mendengar ni perlu keluar di sekolah cikgu nanti bergantung kepada bilik-bilik yang cikgu buka. Okey, ini senarai tadilah yang dilantik. Okey. Bilik yang digunakan adalah kawasan larangan. Okay. Ini adalah keperluan-keperluan alat siar raya yang perlu disediakan oleh sekolah untuk ujian mendengar nanti. Okay, kita perlu standby dulu komputer riba, pemain radio, pemain CD ke apa. Okay, pembesar suara yang penting, jam dinding, papan tulis dan juga papan kawasan larangan. Okey. Dewan dan bilik perlu dilengkapi dengan sistem siar raya yang lengkap seperti pemain CD, DVD. Kedudukan calon adalah seperti perusahaan bertulis. Okay, dia boleh, nanti kita akan, yang ni tak diputuskan secara lagi macam mana audio itu akan dibekalkan ke sekolah-sekolah. InsyaAllah kalau ada perubahan nanti dari semasa ke semasa kami di pihak SPP akan memaklumkan kepada cikgu-cikgu. Jadi jangan bimbang. Cuma kita susun dulu kaedah kelas tu macam mana. Memang sekarang ni kita banyak menerima aduan, laporan daripada sekolah-sekolah macam mana ya audio tak cukup, macam mana nak buat, bilik ke tak kena asing ke sebelah-sebelah ke tidak. Okay, bergantung kepada pengurusan sekolah. Saya tak ada nak tetapkan bilik mana yang cikgu gunakan. Okay. Cuma kita tak tetaplah mesti bilik yang tutup gelap, tutup mesti kedap bunyi, tak ada. Cikgu boleh guna atas keselesaan calon-calon di sekolah cikgu. Okay, dan mesti ingat juga bilik itu juga akan juga jadi sama seperti bilik peperiksaan di hari bertulis nanti. Kalau sekolah cikgu ada dilantik sebagai pusat untuk calon persediaan, perlu ada jugalah bilik untuk calon persediaan. Dia akan serentak juga. Cuma pengawal-pengawal petugas untuk calon persediaan itu, kami di pihak SPP, JPN dan PPD yang akan menentukan siapakah yang akan bertindak sebagai pengawal-pengawal di pusat-pusat persendirian. Okey. Untuk yang ini pun pengawas timbalan dengan ketua pengawas ini juga akan menerima allowance daripada LP. Kecuali guru bertugas je tak ada. Okey. Okey, skrip jawapan akan dihantar sama seperti ujian bertulis. Okey, KP akan bertanggungjawab sepenuhnya atas keselamatan semua tu. Sebab pada hari ujian mendengar nanti, KP yang dilantik akan pergi ke bilik kebal yang telah ditetapkan, ambil soalan bersama pengawas sebagai pengiring, balik ke sekolah untuk menduduki ujian dan hantar balik setelah soalan itu selesai diduduki. Okay, jadi kalau cikgu dilantik sebagai ketua pengawas untuk ujian mendengar ni dan cikgu juga akan keluar ataupun bukan ketua pengawas je lah, mungkin cikgu juga akan dilantik sebagai pengawas mana-mana yang volunteer, tapi cikgu juga akan volunteer untuk jadi pentaksir nanti. Cikgu akan bertugas untuk cikgu akan menerima 2 allowance yang berbeza, bukan satu ya. Kita kategori lain. Untuk kertas 3 lain. Sekarang ni, masalahnya kita sekarang ni, kalau kita nak buka 4 pusat, kita ada 7 orang guru sahaja. Cikgu di sekolah mana ya? Kalau 4 tu yang tak masuk orang. Teknik. Tak. Cikgu. Kalau datang ada bagi kat Syamsul orang. Orang depan ni pentaksir. Cikgu. Masih di talian? Ada persoalan ke tadi saya dengar? Okey, ini adalah gambaran bagi bilik ujian mendengar. Okay, ada yang pernah tanya saya, perlukah ada 4 speaker? Okay, bergantung kepada alat siar raya di sekolah cikgu. Kalau perlu 4 untuk mendengar semua sekali, cikgu sediakan. Kalau tak, sekadar apa yang kita akan guna, ini ikut apa yang janji calon boleh mendengar sepenuhnya ujian mendengar itu dengan baik. Okay, ini adalah contoh bilik menunggu. Macam cakap tadi, bilik menunggu dan bilik kuarantin kita boleh gabung untuk satu
sidang. Kumpulan 1, kumpulan 2 boleh duduk dalam satu bilik. Okey, satu sidang tu kita guna bilik yang sama je. Okey, itu saja bagi bahagian pengoperasian untuk kita kongsi bersama-sama pada hari ini. Okey, jelas cikgu? Ada, okey, kita tengok di chat room tu ya. Alatan okey, saya baca daripada mana tadi nak baca. Okey. Mereka yang taksir dah jawab tadi kan, sekolah berbeza. Okey, guru BM saja. Kalau guru BM 2 orang saja, adakah kedua-duanya perlu menjadi pentaksir luar? Okay, dia tengok pada sekolah ya, macam saya cakap tadi, untuk pentaksir ini disyaratkan adalah guru-guru yang berpengalaman daripada grade DG di sekolah-sekolah. Okey, untuk sekolah-sekolah seperti sekolah agama, sekolah ni kita akan bantulah untuk menghantar pentaksir nanti. Ada alat tambahan ujian bertutur pihak sekolah kena sediakan ke? Contohnya jam randik. Ya. Okey. Peralatan disediakan oleh pihak sekolah. Adakah sekolah diberikan surat menyediakan pengawas-pengawas ujian? Saya dah hantar surat dan SUP dalam proses melantik dan mengumpul data-data bagi lantikan pengawas-pengawas bagi ujian. Cuma untuk pentaksir je belum keluar. Ya saya. Okey. Sebenarnya ada juga guru-guru DG kita yang berkhidmat di sekolah agama negeri sebenarnya. Faham. Jadi minta mohonlah JPN kena pasti guru-guru DG yang dipinjamkan di sekolah agama negeri sebenarnya, dan mereka boleh menjadi pentaksir lah kerana mereka ialah guru DG kementerian yang dipinjamkan ke sekolah agama negeri. Betul. Ya, sebab saya cakap tadi, syarat pertama adalah guru-guru berpengalaman grade DG. Okey, DG yang kita lantik, okey, paling tidak pun sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman untuk menjadi pentaksir ni kita letak. Ada, memang ada di sekolah agama negeri ada. Ada. Cuma ada sekolah yang kata tapi kalau sekolah itu guru kontrak, memang kita tak bagilah. Minta maaf ya cikgu, kita lantik di kalangan guru-guru grade DG. Untuk sekolah agama negeri, agama rakyat ataupun SABK memang adalah guru cikgu kita. Tapi untuk sekolah-sekolah swasta memang tak ada grade DG, so kita akan hantarlah pentaksir di situ. Cuma untuk pengawas tadi, kertas 4 pengawas calon tadi boleh dilantik walaupun cikgu itu bukan grade DG. Tapi untuk pentaksir mestilah di kalangan guru-guru grade DG. Okey, surat tu dah diberikan, saya dah bagi pun dalam proses SUP sedang sediakan. Kalau cikgu-cikgu berminat boleh bagi nama, esok tarikh akhir mereka menghantar nama ke PPD masing-masing. Okey. Calon sekolah saya 75, boleh tak saya jadikan 2 kumpulan terakhir itu seramai 5 orang satu kumpulan? Boleh. Untuk ujian bertutur rasanya ni. Okey, bertutur maksimum 5 orang kan Cikgu Nazir? Okey, 5. Dia tak boleh jadi 6 je. Dia minimum 3, maksimum 5. Untuk bertutur 3 minimum, maksimum 5. Cikgu kena bahagikanlah macam mana agihan itu. Kalau kata 6, maksudnya dia akan jadi 3-3. Dia tak boleh jadi 4-2. Kalau 7, dia perlu jadi 4-3. Dia tak boleh. Saya bagi contoh. Boleh saya bagi contoh? Boleh. Okey, contohnya katakan dia ada satu bilik je. Katakan satu hari 24 orang betul ya. Tapi calon dia ada 30 orang. Jadi maksudnya yang seorang akan masuk kumpulan 1, orang yang ke-25 masuk kumpulan 1, orang yang ke-26 masuk kumpulan 2, orang yang ke-27 masuk kumpulan 3, orang begitu sampailah orang yang ke-30 tu, maknanya dia akan sisip untuk mencukupkan 5. Kalau calon dia konon lah 30. Dia tentukan 4 dulu. Setiap sidang tu bagi 4 dulu. Lepihan tu baru kita susun balik 3 atau 5. Kita tengok balik macam mana. Yang solidnya memang kita susun 4 dulu. Perlukah KP buat lawatan ke pusat-pusat seperti perbebasan bertulis? Ada cikgu. Semua urusan lantikan prosedur operasi tu akan kita akan putuskan tahun kita tunggu
arahan rasmi daripada lembaga. Kita akan ada juga lawatan pusat nanti. Kita nak tengok macam mana persediaan pusat-pusat peperiksaan tersebut. Okey. Boleh bagi tahu tak semula keperluan tambahan yang perlu disediakan oleh pihak sekolah? Tak dah nak snap tadi. Okey. Keperluan yang mana tadi? Keperluan alatan kan? Alatan tambahan tadilah yang tu tadi. Yang tu pada SUP ada. Slide saya ni saya dah bekalkan kepada SUP. Slide yang Cikgu Azizah dengan Cikgu Karim tu tak boleh di-share. Cikgu boleh snap-snap je tadi. Tapi untuk saya tu saya dah kongsi bersama SUP. Cikgu boleh rujuk dengan SUP. Okay, so bahan ujian ni secara soft copy. Okay. Sekiranya cikgu mempunyai masalah, capaian, gangguan, okay, cikgu boleh berhubung terus dengan KPKW di daerah masing-masing. Ataupun boleh berhubung terus juga dengan Cikgu Nazir sebagai Ketua Pentaksir Negeri kita pun tak ada masalah. Sekiranya penjelasan cikgu itu tidak jelas dari segi konten, kaedah penataran, tadi pentaksiran ketah 3, ketah 4 macam mana nak taksir. Cikgu boleh berhubung terus dengan Ketua Pentaksir Kawasan bagi daerah masing-masing. Okey. Bagi yang berkaitan dengan operasi, cikgu boleh berhubung dengan SUP untuk berhubung dengan saya terus. Ataupun cikgu boleh berhubung telefon saya terus pun tak ada masalah. Okey, ya, tapi untuk yang dari segi kaedah konten tadi boleh berhubung dengan Cikgu Nazir. Ataupun Ketua Pentaksir Kawasan. Sekejap ya, saya bagi senarai tu jap. Okey, jap. Okey, cikgu-cikgu boleh ni lah, boleh ambil nama ni ya. Okey, untuk Bentong, cikgu boleh berhubung terus dengan Cikgu Adi Faizul di SMK Karak. Okey, Bentong, Cikgu Adi Faizul di SMK Karak. Bagi Purun, Encik Muhammad Fazil Awang, SMK Purun di Bera. Bagi Bera, SMK Purun, Cikgu Muhammad Fazil Awang. Bagi daerah Cameron Highland, cikgu-cikgu boleh berhubung dengan Puan Miyati daripada SMK Sultan Ahmad, Cameron Highland. Untuk Jerantut, boleh berhubung dengan Cikgu Hamdan, Jengka 24. Okey, Encik Hamdan bin Ramli, Jengka 24. Bagi Kuantan, okey, kita boleh berhubung terus dengan Cikgu ni tadilah Haji Abdul Karim. Bagi Lipis, cikgu boleh berhubung dengan Cikgu Encik Syahrizalman daripada SMK Padang Tengku. Bagi Maran, Cikgu Fauziah Abdul Rashid daripada Jengka 6. Bagi Pekan, kita berhubung dengan kita punya penceramah tadi, Cikgu Azizah Mustafa daripada SMK Tengku Abdullah Pekan. Untuk daerah Rompin, boleh berhubung dengan Puan Rohani daripada SMK Rompin. Bagi Raub, Puan Nur Aini binti Ma'aruf daripada SMK Gali. Bagi Temeloh, Encik Rohaizat daripada SMK Kerdal. Ini adalah ketua-ketua pentaksir kawasan kita yang telah mendapat mandat daripada Cikgu Nazir untuk memperjelaskan, membantu cikgu-cikgu sekiranya ada permasalahan di peringkat penataran nanti. Puan Tan, Cikgu Abdul Karim, penceramah kita ataupun boleh direct dengan Cikgu Nazir? Boleh je. Okay, cikgu boleh berhubung dengan ketua panitia masing-masing. Saya dimaklumkan ada grup ketua panitia bersama Cikgu Nazir. Jadi boleh mengutarakan sebarang masalah di situ, sebarang ketidakjelasan boleh berbincang dengan ketua panitia untuk diajukan kepada pentaksir-pentaksir kawasan ataupun direct kepada Cikgu Nazir. Ada soalan lain tak? Kita dah 1:30. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf kalau saya mungkin terlepas pandang tadi.
untuk ketua pengawas ujian mendengar, adakah ia wajib daripada ketua pentaksir juga? Ketua pengawas ujian mendengar, adakah dia mesti ketua pentaksir juga? Okey. Ini adalah permintaan pengurusan pentadbiran negeri kita. Minta ketua pengawas dilantik daripada guru senior, BM atau BI. Senior tetapi maksudnya bukanlah ketua InsyaAllah pentaksir. dia akan jadi ketua pentaksir pusat ujian lah, insyaAllah kita akan lantik. Okey, baik. Terima kasih. Sama. Sebab kalau kita susun yang pentaksir dulu, baru kita dapat orang yang jadi PPU tu, PPU tu akan jadi automatik ketua pengawas. Tapi sekarang ni kita lantik ujian mendengar dulu. Kita akan susun. Sebabnya kenapa kita susun ketua pengawas dulu, sebab ia terlibat dengan QP. Operasi untuk soalan. Pergerakan soalan memerlukan penyedia kawasan dan juga ketua pengawas. Jadi kita kena lantik yang tu dulu. Jadi secara tak langsung kita terus lantik pengawas-pengawas lain. Untuk pentaksir kita akan ada fasa kedua nanti untuk lantikan. Kita bagi SUP kita bertenang dulu, satu-satu kita lantik. Sebab diorang ni dalam proses, ada 2 kerja diorang tengah buat ni. Lantikan untuk petugas ujian mendengar dan juga lantikan petugas untuk ujian amali sains. Bagi sekolah yang ada 2 lah. Kalau yang tak ada amali sains tu dia tak terlibat lah, SUP dia buat 1 je. Jadi saya nak bagi bertenang dulu, baru kita bagi pula untuk ujian bertutur nanti. Jika bilangan pentaksir lisan tidak mencukupi membuka 4 bilik ujian kerana bilangan calon melibatkan 2 calon, bolehkah sekolah buka 4 bilik ujian lisan? Kalau lebih 250 memang kita galakkan buka 4 bilik lah. Kita akan susun CV tu nanti, insyaAllah saya akan minta SUP. SUP dia nampak sebab kita akan ajar lagi lah secara pendetailan. Saya akan detailkan jugalah dengan SUP nanti. Gambaran tu dia faham, SUP dia dah faham dah macam mana nak menyusun tu, insyaAllah. Cara dia menyusun ujian mendengar ni pun dia orang dah susun. Ada kiraan-kiraan CV dia. Ada lagi cikgu? Saya buku semua. Nama ada kertas 1, kertas 2, kertas 3, kertas 4 dan juga dari segi operasi. Kalau ada persoalan, Puan, saya Cikgu Zarina nak tanya sekali lagi. Okay, sekolah teknik ada 2 pusat. Kami ada calon 246. Cikgu Bahasa Melayu ada 7 orang. Jadi kalau kami sediakan 4 bilik untuk ujian bertutur, adakah 7 orang tu cukup? Untuk menjadi sebagai pentaksir. Gini cikgu, untuk yang 2 pusat tadi, cikgu kena split. Pusat A, pusat B. Kiraan CV dia tu berdasarkan pusat. Bukan berdasarkan total calon cikgu. Okay, 246 tadi, pusat A berapa orang? Lepas tu cikgu guna bahagi dulu CV yang tadi 888. Okay, pusat B pula 888. Itu kaedah. So, berapa yang kita dapat tu, yang itulah yang kena keluar pada sekolah, sebab yang akan masuk pun nanti macam tu. Kita akan susun pentaksir by pusat ujian. Boleh cikgu? Okey, boleh dah faham. Ya, ambil perhatian bagi pusat yang ada 2. Contohnya teknik Kuantan, air putih Kuantan, tanah putih Kuantan dan juga Hualian di Temerloh. Yang ni yang 2 pusat. So memang dia akan ada 2 ketua pengawas yang berbeza. So dia akan ada 2 ketua pengawas, ketua pentaksir pusat pun akan jadi 2 orang yang berbeza. Kita susun ikut entiti pusat, bukan entiti sekolah. Ada lagi cikgu? Okay, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Okay, saya nak tanya, untuk buka 2 bilik ujian, boleh tak saya gunakan library saja sebuah tapi bahagian dalam dan bahagian luar? Dia macam ada 2 partition macam tu. Untuk 1 bilik tapi 2 bilik ujian. Boleh ke? Okay. Yang ini dah jadi isu sebenarnya. Pernah ada saya pun ditanya juga masa ujian lisan baru-baru ni untuk pendidikan Islam, bahasa Arab, PPS baru-baru ni. Okay. Kita cuba letakkan kita sebagai calon juga. Bila kita letak partition itu, sebab baru ni ada, dia nak letak dalam dewan je. Nak susun dalam dewan, lepas tu nak buat partition.
Adakah lontaran suara itu bila pelajar nak menjawab, dia akan mengganggu atau tidak? Kita duduk kedudukan kita sebagai calon pula. Kalau akan ada kes calon tu kata ada gangguan daripada pihak sebelah ke, dia akan jadi isu lain. Sebaiknya, bukan sebaiknya, tapi pada saya nak bila dah ditentukan bilik ujian, bilik itu perlu berada, dalam bilik itu adalah calon dan pentaksir. So kita letakkan mengikut keselesaan tu. Pentaksir pun mungkin akan jadi gangguan di situ. Macam kita cakap tadi, untuk bilik ujian kita tetapkan memang pentaksir dengan calon di situ. Untuk bilik kuarantin dan bilik menunggu tu kita boleh campur. Dua bilik, katakan cikgu ada bilik A, bilik B. Okey, cikgu masukkan calon tadi bilik calon sidang 1 ada 8, 4. Yang bilik B pun ada 8. Okey, cikgu gabungkan dalam satu bilik kuarantin dan satu bilik menunggu. Tak jadi masalah. Dua bilik itu boleh digabung, maksudnya dua bilik ujian digabungkan calonnya dalam bilik menunggu dan juga bilik kuarantin. So cikgu perlu buka 4 bilik je. Kalau tak cikgu buka 1, 1, 1, 3, satu stesen. 1, 1, 1 jadi 6 bilik. So sekarang cikgu jimat 2 bilik. Tapi bilik ujian cikgu kena faham betul-betul ini adalah hak calon. Kita perlukan tidak ada sebarang gangguan di situ. Boleh jelas Okey, cikgu? faham. Jelas, cuma masalahnya sekarang ni saya bilik yang berdekatan ni ada dua je tau. Satu lagi bilik dia agak jauh. Jadi kalau kita gunakan bilik yang penting nak dekat pada saya adalah bilik ujian dengan bilik kuarantin, betul tak? Bilik menunggu tu kalau jauh sikit tak apa ke, Masyikin? Jauh macam mana tu? Dia melangkau blok ke atau macam atas bawah tu bagi saya okey je. Dia masih dalam aras yang sama, cuma dia hujung bangunan. Pada saya kalau selagi dalam satu aras tu dalam kawalan kita tak ada masalah. Yang jadi jauh ni contohnya blok A pergi blok B ataupun blok A pergi blok C. Dia ada selang blok. Yang tu tak boleh lah. Kawalan kita akan jadi masalah. Selagi kita boleh kawal budak dalam mata kita satu angle, satu aras atau paling tidak atas bawah tu masih boleh diterima. Cuma masa pergerakan tu lah Puan Syikir, nanti kita nak bergerak daripada bilik menunggu ke bilik ujian tu kan dia agak makan masa, tak drag ke nanti untuk masa sidang yang kita dah tetapkan daripada pukul berapa hingga pukul berapa tu? Okey, masa itu adalah ketetapan. Kita main timing balik. Kita jangan drag benda yang tak sepatutnya. Tapi kalau kita boleh susun tu, seperti saya cakap tadi, kalau hujung ke hujung contohnya dari ada kebangunan sampai 1 kilometer panjang ataupun 500 meter, saya rasa tak ada. Tapi dalam langkah berjalan tu, untuk 500 meter pun taklah sampai 5 minit nak berjalan. Kita tengok balik pergerakan calon kita itu. Okey, tak apa. Terima kasih Puan Syikir. Sama. Ada lagi cikgu 145, kita buka 1-2 soalan lagi. InsyaAllah kalau boleh kita habiskan dalam pukul 2, sebelum pukul 2 lagi baik. Ada lagi tak apa-apa isu yang perlu penjelasan daripada pihak kami? Ni kerosakan dia buat. Kenapa dia buat? Kenapa PKM ni buat benda ni? Kenapa dia buat keganasan ni? Sebab apa? Yang dia buat ni dekat Tanah Melayu kan? Dia buat bakor ni rosakkan saya. Ni di atas talian kita ada 440 orang lagi ataupun 440 link yang dibuka. Ada lagi tak soalan cikgu? Pilih jawapan ni. PKM. Komunis. Okey. Kalau tidak ada sebarang soalan pada saya, okey. Saya secara ni lah buat rumusan je lah senang. Okey. Untuk penataran kita pada hari ini, saya harap cikgu-cikgu telah menerimanya dengan jelas. Okey. Link kehadiran ya. Sekejap, saya lupa dah tadi. Ada. Allah, first time ni. Okey. Link kehadiran saya dah masukkan ya di sebelah, di ruangan chat. Okey. Untuk makluman semua. Okey. Alhamdulillah kita dah selesai sesi taklimat kita pada hari ini.
lebih kurang dalam berapa jam kita bersiaran ya hari ini. Okey, untuk makluman semua saya haraplah saya memang minta semua dalam talian, tapi takkanlah satu sekolah semua cikgu BM dalam talian. Okay, tak ada masalah kalau semua dalam talian, alhamdulillah. Tapi saya kiranya masih ada kecairan, cikgu boleh hubungi ketua-ketua pentaksir kawasan seperti yang telah saya maklumkan tadi. Okey, jadi harap tidak akan berlaku sebarang kecairan. Cumanya saya minta mohon ni wajib sebenarnya ya, kita akan hantar borang deklarasi sebenarnya nanti. Cikgu-cikgu perlu membuat taklimat di peringkat sekolah, di peringkat panitia cikgu lah. Bagaimana modus operandi ini dijalankan untuk ujian bertutur dan mendengar bagi subjek Bahasa Melayu. Perlu dijalankan, perlu ditatarkan kepada semua guru di sekolah cikgu masing-masing. Terutamanya kepada guru-guru yang mengajar Bahasa Melayu lah. Tidak kira daripada tingkatan 1 hingga 3 atau sebarang kemungkinan. Okey, sekiranya calon pentaksir di sekolah cikgu itu tidak mencukupi untuk tingkatan 4 dan 5, cikgu boleh mengambil mana-mana guru berpengalaman daripada tingkatan 1 dan 3. Okey. Jadi saya memberi ruang untuk setiap sekolah melakukan penataran di peringkat sekolah masing-masing sehingga minggu hadapan. Okey. Tapi rasanya minggu ni pun dah last cuti sekolah kan? Cikgu buatlah penataran itu sebelum berakhirnya, sebab nanti mungkin insyaAllah laporan akan diminta untuk setiap penataran yang dibuat di peringkat sekolah. Okey, saya bagi pihak semua yang terlibat, bagi pihak SPP, JPN Pahang, memohon ampun dan maaf sekiranya ada kesilapan yang berlaku di saat kami bersiaran ini untuk memberi input perkongsian maklumat bersama seluruh warga, guru-guru bagi mata pelajaran pendidikan, mata pelajaran Bahasa Melayu bagi negeri Pahang. Diharap segala perkongsian yang kami kongsi pada hari ini mendapat manfaat dan memperjelaskan lagi segala kekusutan, segala persoalan yang timbul di minda cikgu-cikgu semua. Harapnya segala perkongsian ini dapat memberi manfaat kepada cikgu-cikgu dan sekolah. Okay, saya akhiri perjumpaan kita pada hari ini dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Terima kasih cikgu-cikgu, mohon maaf di atas sebarang kekurangan dan keterlanjuran kami. Selamat menjalankan tugas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih buat semua yang ada di talian ya. Terima kasih. Terima kasih.